Okey, dalam Utusan Malaysia, dia kata ada satu artikel berkaitan dengan pelajar tidak ikut PDPR patut digantung sekolah. Okey, terang-terang saya cakap saya tak setuju. Pelajar-pelajar ini digantung sekolah. Kalau ikut saranan Mahathir Khalid, Datuk Seri Mahathir Khalid, dia kata tindakan tegas wajar diambil jika ada murid yang tidak hadir di sesi tersebut selama 3 hari berturut-turut tanpa alasan kukuh. Betul, kena ada alasan kukuh. Setuju bab itu. Tapi tidak boleh main borong saja. Sebab kita tahu setiap budak-budak ni ada masalah dia tersendiri. Masalah yang ponteng tu kita memang dah tahu dah. Daripada keadaan sekolah biasa pun dia orang tetap akan ponteng. Tu tolak tepi cerita dia. Sekarang ni budak-budak yang tidak dapat, murid-murid yang tidak dapat hadir atau tidak dapat mengikuti PDPR ni, mungkin dia ada masalah apa ni, alat komunikasi cerita dia. Lepas tu mungkin dia ada masalah komputer sebagainya. Mungkin talian internet tak bagus sebagainya. Dan kita kena tengok dari segi itu. Tapi ini bukan penyelesaian. Pada saya ini bukan penyelesaian. Penyelesaian yang terbaik adalah sistem sekolah hybrid. Ini yang patut buat. Okey, bagi saya terangkan tentang sistem persekolahan secara hybrid. Okey, saya ambil contoh model ialah sekolah rendah. Bila kita guna konsep model sekolah rendah, kita ada dua sesi kita ada dua tahap di sekolah rendah, iaitu tahap 1 dan tahap 2. Okey, budak-budak tahap 1 ialah antara darjah 1, darjah 2, tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Budak-budak tahap 2 ialah tingkatan tahun 4, tahun 5, tahun 6. Okey, dua-dua tu berbeza. Okey. Jadi bagi kita buat macam ni. Ini pandangan saya yang saya dah kemukakan banyak kali dah dekat banyak tempat. Cerita dia, persekolahan secara hybrid ni kita buat macam ni. Kita buat okey. Minggu pertama dalam setiap bulan adalah minggu di mana pelajar-pelajar tahap 1 pergi ke sekolah. Di mana pelajar tahap 2 berada di rumah sesi PDPR. Sekolah macam biasa yang untuk tahap 1, tahap 2 PDPR di rumah. Jadi kita dapat mengosongkan sekolah dengan lebih bagus dan susun balik kelas-kelas di mana budak-budak boleh belajar dengan cara biasa. Okey. Ya, jadi kita dapat mengawal sebab bilangan pelajar pun tak ramai kat sekolah, dan kita dapat mengawal dan dapat menjaga SOP dan follow semua prosedur. Okey. Bila minggu kedua tiap-tiap bulan contohnya ialah di mana budak tahap 2 pergi ke sekolah, budak tahap 1 pula PDPR. Kita shifted kan macam ni, ulang-ulang balik. Maknanya kita dah tahu dah, minggu pertama bulan ni, okey, budak tahap 1. Minggu kedua, tahap 2. Cerita dia. Pula daripada sekolah, cerita dia. Minggu ketiga, tahap 1 balik. Pergi ke sekolah, tahap 2 PDPR. Minggu keempat, kita nampak tahap 2 pula pergi sekolah. Tahap 1 pergi PDPR balik. Di mana latihan yang diberi masa PDPR, diberi masa sekolah, dia boleh siapkan masa PDPR di rumah. Kan? Dan jadi bila kita buat macam itu, jadi kita boleh kontrol persekolahan tu macam biasa, cerita dia. Jadi itu yang kita patut buat, sistem persekolahan hybrid, cerita dia. Kan? Kita hendak benda-benda itu berlaku, cerita dia. Cara macam itu, cerita dia. Dan kalau kita boleh buat sistem persekolahan hybrid, sekolah jalan macam biasa, proses sekolah. Budak-budak perlu menjalani latihan jasmani. Sukan, latihan sukan, semua macam biasa, boleh buat macam biasa balik. Tetapi secara shift, kan, secara bersesi cerita dia. Ini yang patut pihak kementerian untuk pihak pengurusan itu boleh memikirkan cara mana kita nak susun ni. Ini pada saya ini adalah cara terbaik dan sepatutnya dibuat sepanjang masa selepas ini. Even selepas COVID sekalipun, dan itu kita patut buat cara macam ni. Dengan cara macam ni kita boleh shifted cara ini. Ini paling terbaik sebenarnya. Persekolahan secara hybrid. Ini yang memang saya hendaklah kalau boleh kita buat, cerita dia. Kan? Satu kajian yang patut dibuat, cerita dia, kan. Jadi tak kisahlah. Saya nampak itu bukan saja di sekolah rendah, sekolah menengah pun kita boleh buat juga. Sebab sekolah menengah pun kita boleh buat 2 sesi juga, cerita dia. Tahap sekolah juga. Mungkin ya. Tahap 1 dan tahap 2 juga di sekolah menengah. Sama aja, cerita dia. Dan ini penyelesaian ini saya rasa adalah paling bagus. Sebab kalau kita nak tengoklah kan PDPR yang itu yang dijanji dalam bajet 2021, dia kata nak bagi 150,000 komputer. Jadi setakat 12 Jun sejumlah 4,000 lebih je komputer riba yang diserahkan kepada murid. Mana lagi, lambat lagi macam tu. Jadi kita tak boleh buat macam tu. Kita kena, the best way, cerita dia saya nampak is hybrid, cerita dia. Di mana kita dapat kawal budak-budak dan kita dapat melaksanakan pembelajaran secara biasa.
Di samping pada masa yang sama kita createkan juga PDPR dalam pada masa sama. Jadi dua-dua tu berjalan seiring cerita dia. Itu yang saya nampak lah. The best way. Tak ada pilihan lain. Okey, terima kasih.